suap siasat hampir 5 jam pada hari itu, hari pertama, oleh pegawai penyiasat. Dan 5 kali jugalah saya dipanggil oleh pihak polis untuk memberi keterangan tambahan. Jadi selepas saya membuat laporan polis ni, saya pun nak balik ke rumah lah. Saya on balik phone saya ni. Masa saya buat laporan, saya off. Apabila saya on, tuan-tuan puan, saya dapati hampir keseluruhan pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat cuba menghubungi saya pada masa itu. Bila saya cek balik satu-satu call tu, semua call yang semua memang kenal lah. Ketua Menteri Pulau Pinang yang hari pertama saja, lepas saya buat laporan polis, dia cuba menghubungi saya hampir 35 kali. Lim Guo Eng ni. Tak termasuk Lim Kit Siang, Karpal Singh, Jeff Uy, Ronnie Liu, Tony Tua, daripada PAS ada, daripada PKR ada. Semua cuba nak menghubungi saya. 2 hari saya tak berani nak ambil phone. Takut. Saya takut nak ambil phone 2 hari. Sebab pressure. Isu dah meletup hangat. Kita stres. 2 hari saya duduk diam. Sampailah hari ketiga tu. Dalam pukul 9 pagi tu. Lim Guo Eng memang dia call. Tiap-tiap hari dia call saya. Hari ketiga tu saya beranikan diri saya lah. Apa saya ambil bilang. Saya panggil dia bos. Memang daripada dulu saya panggil dia bos. Dan saya pun jawab lah. Kata dia good morning. Bila dia dengar suara saya, tuan-tuan, dia tak kata apa. Terus dia maki saya. Dia maki hamun saya dalam bahasa Inggeris. Macam-macam dia kata kat saya. Dia kata apa kat saya? Why you go and make report? You should come to us. We can solve this issue without you going to the police. Saya kata, boss, this is regarding my religion. I don't care about your religion. Party is more important than your religion. Parti lebih penting daripada agama kamu, dia kata. Saya nak kamu tarik balik laporan polis ni hari ini juga. Dia bagi arah kat saya. Saya nak you tarik balik laporan polis you hari ini juga. Saya kata, sorry bos, saya takkan tarik balik. Razali, you don't against me. You know isn't it my character? You know isn't it very well? Guo Eng ni, tuan-tuan puan, dia merupakan seorang pemimpin yang mempunyai 2 watak yang cukup berbeza. Saya duduk lama dengan dia. Di hadapan tuan-tuan puan, itu merupakan watak lakonan saja. Di belakang tu adalah watak real Lim Guo Eng. Siapa yang rapat dengan dia lah yang bisa tengok apakah watak sebenar Lim Guo Eng. Beliau mempunyai satu kumpulan gangster yang cukup jahat di Pulau Pinang. Mereka sanggup buat apa saja untuk Lim Guo Eng. Saya tahu. Sebab saya bersekongkol dengan mereka pada masa itu. Saya bersekongkol dengan dia pada masa itu. Saya tahu siapa-siapa dia. Okay. Dia kata, you don't against me. Saya kata, no. Saya tetap dengan pendirian saya takkan tarik balik laporan polis tu, saya kata. I stick with my decision. I won't pull out this report. Okay? Never mind, Razali. If you don't want to pull out this report, I will make sure after this, your life in Penang will be miserable. Saya akan pastikan kehidupan kamu di Pulau Pinang akan huru-hara. Never mind, sir. Whatever you want to do, you do. I don't care. Saya letak phone balik. Lepas setengah jam dia call. Saya tak mau jawab dah. Lepas itulah pada 18 Mei, seorang pemimpin tertinggi PAS menghubungi saya. Saya ni cukup rapat dengan beliau. Cukup rapat. Lebih kurang macam adik dengan abang lah. Kami dua ni. Banyak tempat kami pergi bersama. Semasa kejadian ni beliau berada di luar negara. Lepas balik ni mungkin dia tahu, dia call saya. Saya panggil dia abang. Dia call saya, bagi salam, tak jawab juga. Dia pun serupa juga, maki saya juga. Awak hang ni bengong pergi buat laporan polis ni. Siapa suruh hang pergi buat? Abang, isu-isu agama, saya kata. Tak apa. Demi politik agama kita boleh kompromi, dia kata. Tak salah kalau kita kompromi agama demi politik. Matlamat utama kita nak tawan Putrajaya. Siapa suruh hang pergi buat benda ni? Hang ni calon yang akan bertanding. Siapa suruh hang buat? Ni, hang fikir masa depan hang. Masa depan anak hang, bini hang. Hang tak sepatutnya buat benda ni. Aku nak hang tarik balik laporan polis ni hari ni juga. Aku nak hang tarik balik. Sorry abang, isu agama abang, mana boleh benda ni. Abang tahu tak benda ni berlaku? Memang aku tahu berlaku. Tak apa. Kita benang dulu Putrajaya. Lepas tu kita tahu lah kita nak buat apa-apa. Janji benang dulu. Saya kata tak, isu agama. Aku kata tak apa, tak apalah. Adakah Islam hang lebih pada aku? Aku PAS kata tak apa. Hang apa? DAP? Hang tahu apa? Sampai tahap tu dia kata kat saya. Aku nak hang tarik balik ni laporan ni. Hang tarik balik. Saya masih tegas. Saya tak akan tarik balik. Abang, saya tak akan tarik balik. Walaupun apa jadi, saya tak akan tarik balik. Hang pasti apa ketegak sangat ni? Pasti apa hang jadi macam ni? Apa dah jadi dengan hang? Okey, sekarang kita settle.
Kami sanggup bagi hang RM1 juta kalau hang sanggup tarik balik laporan polis tu. 1 juta ditawarkan kepada saya. Cukup senang dia kata. Kalau setuju, dalam masa 3 hari kita akan sediakan wang tu. Dalam masa 3 hari saja. Selepas itu dia kata, dalam masa seminggu, kita akan terbangkan saya, anak saya, bini saya, lari duduk di Melbourne. Jangan duduk di Malaysia. Duduk di Melbourne, dia kata. Segala keperluan kami akan ditanggung oleh pihak-pihak tertentu di sana. Tapi dia kata, sebelum hang pergi Melbourne, hang buat satu perkara cukup kat kami. Hang tolong kami satu benda cukup. Saya tanya, dia apa dia? Hang buat satu sidang akhbar. Dalam sidang akhbar tu, hang kata, saya ni dipaksa oleh UMNO untuk membuat laporan polis tu. Dia suruh saya tuduh UMNO. Saya kata dia, abang, yang buat laporan polis ni saya. Pasal apa yang kita nak membabitkan pihak yang ketiga? Han tuduh pi dah lepa. Aku dah buat kerja ni takkan Han tak tahu ke? Han tuduh lepa cukup. Lepas tu Han lari pergi duduk sana. Kita tahu lah kita nak buat apa. Pemimpin PAS. Ingat tuan-tuan kenal kot siapa pemimpin dia ni? Semua kenal lah. Dia very famous. Ini merupakan lagu yang paling-paling dia suka lah. Dah lah, muzik dah. Lagu yang paling-paling dia suka. Saya Timbalan Presiden PAS kan. Dulu masa kejadian pada tahun lalu, beliau merupakan ahli jawatan kuasa PAS Pusat. Muhammad Sabu, beliau merupakan rakan yang cukup baik dengan saya lah. Cukup rapat kami. So, matlamat menghalalkan cara. Janji dapat tawan Putrajaya cukup. Apa pun halal. Sampai tahap tu mereka ni. Saya tak sangka kata mereka, agama pun mereka boleh jual kau. Bukan tak jual, dah gadai dah. Dah lelong lah dekat DAP ni. Saya banyak menghadiri musyarat-musyarat Pakatan Rakyat. Saya tahu lah pemimpin PAS masa musyarat tu macam mana. Saya tahu. Saya duduk sekali-sekali dengan mereka. Tak cukup dengan tu tuan-tuan puan. Arahan daripada Ketua Menteri Puan Pinang. Supaya saya dipecat daripada Ivory Property Group. Dia kata kalau dapat projek Bayang Mutiara, you pecat Razali baru saya akan bagi. Tak ada, saya tak akan bagi. Datuk tu pun kalang kabut call saya. Razali, you come to office now. Saya pun pergilah ke office. Tiga pejabat, dia kata arahan daripada Ketua Menteri Puan Pinang. Mereka pun kata, saya ni kalau boleh, I don't want to terminate you. Kalau boleh, you berhentilah dengan sendiri. Di pihak Ivory telah sediakan satu surat peletakan jawatan saya. Suruh saya tanda tangan saja. Saya kata, Datuk, saya baru pada 16 hari bulan saya dipecat daripada kerajaan. Yang ni pun kalau dipecat, saya nak makan apa? Dia kata, sorry Datuk Lee, saya terpaksa pentingkan 500 pekerja daripada you. Projek ni amat penting untuk kami. Takkan disebabkan you saya nak buang projek lebih pada 1 bilion. Projek tu lagi penting. Dan saya kena pastikan 500 pekerja ni survive. Dia kata, Datuk, dia tak bagi masa kat saya berfikir. Dia kata, okey. Datuk ni baik actually. Dia baik. Dia terpaksa. Dia pun baik kat saya apa surat ni. So saya balik rumah. Saya pun balik rumah. Lepas seminggu dia call balik. Bila you nak hantar surat tu? Saya kata, no Datuk, saya takkan resign. Sorry Razali, kalau you takkan resign, kami akan pecat you. Selepas itulah pihak Ivory menghantar beberapa surat kat saya. Suruh saya bayar ganti rugi lah, yang tu lah, yang ni lah. Lepas itu dia hantar surat. Kata saya tak datang kerja. Seterusnya saya dipecat daripada Ivory Property. Tuan-tuan, daripada 13 Mei tahun lalu sampai hari ni 3 Julai ni, dah lebih 13 bulan saya tak kerja tuan-tuan. Tak kerja. Tak boleh kerja di Pulau Pinang. Gua engkau dia kata apa? Hari ni you masuk kerja, esok saya akan pastikan kamu akan dipecat. Sampai tahap tu saya kena. Seorang lelaki, seorang ketua rumah tak bekerja. Bagaimana perasaan saya ni? Tak boleh kerja. Isteri pergi kerja, saya duduk rumah. Simpanan ada, bukan tak ada. Saya mengaku simpanan ada. Bukan tak ada. Tapi lama mana boleh tahan tuan-tuan? Lama mana boleh tahan? Kita orang bekerja, kita tahulah. Bukit tu walaupun dia hijau, kita pergi kacau, kita pergi korek, kita pergi usaha dia, kita pergi ambil dia, lama-lama dia akan botak juga macam kepala saya. Habis juga. Sampai tahap tu, saya kenal. Tak cukup dengan tu, 2 orang padri telah dihantar oleh DAP supaya pergi memujuk isteri saya. Isteri saya kerja di bank.
Kata orang nak jumpa, dia ingat customer. Dia pun turun ke bawah lah. 2 orang padri datang. Niat mereka cukup baik. Mereka datang nak tolong family saya. Tahu padri itu kata apa? Kami tahu sekarang your husband is not working. We are here to want to help you. We willing to help you and your family. Dia bagi dia serahkan 1 sampul surat. Penuh dengan wang, tak tahu banyak mana. Ni, gunakan untuk bulan ni. Kami sanggup bagi tiap-tiap bulan kat you. Kalau boleh, you pujuklah husband you supaya dia tarik balik laporan polis tu. Dia tarik balik cukup. Apa yang you minta semua kita akan sediakan. Janji saya tarik balik laporan polis saya. Tahu isteri saya kata apa? Saya yang suruh dia pergi buat laporan polis tu. Dia kata, saya yang ikut dia pergi buat laporan polis tu. Kalau tuan-tuan datang, another time you come and disturb me, I will make report against you. Because you come and disturb at my working place. Lepas tu mereka pergilah. Dia cuba dengan saya, tak boleh. Dia cuba dengan mak sabu, tak boleh. Dia cuba dengan isteri, tak boleh. Lepas itulah mereka menggunakan kekerasan. Bermulalah ugutan bunuh terhadap diri saya ni. Macam-macam mereka hantar peluru lah, pisau lah, asid lah, yang tu lah, yang ni lah. Terlalu banyak. Ugutan bunuh ni terlalu banyak. Saya ni di Pulau Pinang ni sebagai seorang pelarian. Sebagai seorang pelarian saya ni di Pulau Pinang. Nyawa di hujung tanduk sekarang. Anything can happen. Sampai tahap tu saya kena. Saya menjadi buruan di AP sekarang. Mereka pula tahu tambah-tambah saya sekarang duk keluar memberi taklimat. Lagi dah. Sehingga kan saya ni terpaksa dikawal oleh pihak keselamatan 24 jam sekarang ni. Daripada hari pertama sampai sekarang dikawal. 24 jam saya dikawal. Saya, anak saya, bini saya. Kami tak bebas. Nak pergi supermarket pun ada time dia yang kami boleh pergi. Ada time yang kami tak boleh pergi. Malam pun nak keluar ada time juga. Time ni you kena balik lah. Rumah penuh dengan CCTV. Di luar tu. Sampai tahap tu. Bayangkan tuan-tuan bagaimana. Bagaimana sengsaranya saya 13 bulan ni. Tak bebas. Nak keluar malam boleh. Tuan-tuan boleh. Nak pergi kena tarik kan. Nak pergi tengok bola di malam boleh. Saya tak boleh. Bini saya nak pergi kerja pun pegawai ikut. Anak saya nak pergi sekolah pun pegawai ikut. Tahun lalu anak saya ambil SPM tu. Nak pergi tuition tak boleh. Nak pergi sekolah pun tak boleh. Pada satu ketika. Kalau dia gagal kalau disebabkan saya. Siapa? Saya lah. Nasib baik lah. Bila keluar keputusan dia dapat 10A. 10A plus dia dapat. Nasib baik dia dapat. Kalau tak lah. Punca kegagalan dia saya. Sampai tahap tu kami kena. Disebabkan saya tak bagi kerjasama dengan DAP. Mereka duk cuba sampai sekarang mereka duk cuba juga. Baru-baru ni lawyer datang berjumpa saya juga, lawyer mereka ni. Suruh saya tutup mulut. Jangan cakap. Jangan cakap. Dia dapat maklumat kata saya sekarang keluar memberitahu rahsia-rahsia DAP. Dia bagi amaran kat saya, jangan cakap. Sampai tahap tu. Masa saya duk makan kebetulan dia main. Cina. Dia bagi amaran kat saya. You don't talk about DAP anymore. Bayangkan. Jadi di sini tuan-tuan saya ingin memberitahu. Apakah rancangan DAP sekarang kalau dapat Tawan Putrajaya ni? Banyak rancangan. Saya ni bersekongkol dengan mereka. Okay? Saya bersekongkol dengan mereka. Banyak rancangan yang dibuat oleh pihak DAP. Seperti yang saya katakan tadi, saya tak tuduh orang lain. Saya lah orang yang terlibat secara langsung. G17 inilah yang menggerakkan semua jentera-jentera DAP secara dalaman. Tapi benda yang pertama ni saya tahu 5 Mei. Yang pertama ni saya tak terlibat. 5 Mei baru saya sedap. Mereka ingin menjadikan agama resmi Malaysia adalah agama Kristian. Dalam masa 10 tahun. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, hampir 90% kepimpinan DAP adalah beragama Kristian. Lim Guan Eng, nama penuh dia pun Joseph Lim Guan Eng. Lim Kek Siang ke, Roni Liu ke, terisa kau ingat, mungkin banyak orang tahu. Ada setengah masih guna nama Cina tetapi mereka merupakan anutan Kristian. Kami ingin menjadikan Malaysia sebagai sebuah republik macam Singapura. Sebab itulah kami cukup rapat dengan kerajaan Singapura ni. Cukup rapat. Kita ingin menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara republik. DAP ni untuk pengetahuan tuan-tuan puan, dia tak akan buat semua serentak. Dia tahu bila masa yang dia nak buat. Sebab tu kita ada frame time. Dalam masa berapa tahun ni kita akan buat satu. Yang di Pertuan Negeri di kalangan orang Cina saja kita mau. Kenapa yang di Pertuan Negeri untuk orang Melayu saja? Kami pun rakyat Malaysia juga. Kenapa kami tidak diberi hak? Dia tanya.
Pasal apa kami tak diberi hak? Kita pastikan kalau dapat tawan tempat ni Putrajaya ni, kita akan pastikan Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak lepas ni TYT adalah daripada di kalangan orang Cina. Sistem raja berperlembagaan. Ni mungkin ramai orang duk cerita benda ni. Kita akan hapuskan. Lim Kit Siang biasa kata dalam satu mesyuarat, raja-raja yang ada di Malaysia ini adalah daripada keturunan lanun, perompak dan pencuri. Is it you want pirate to rule our country? Dia tanya. Tuan-tuan masih ingat tak apa yang berlaku 11 April yang baru lalu? Semasa pertabalan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tengok bagaimanakah mereka menghina mencaci raja. Kerana apa? Mereka yakin kalau dapat tawan Putrajaya, itulah pertabalan agung yang terakhir di bumi Malaysia ni. Lepas ni tak ada dah. Kita akan lantik presiden. Kita akan turunkan 9 raja. Kita akan lantik satu presiden. Presiden pertama memang kita akan bagi kat orang Melayu. Yang pertama sahaja. Lepas yang kedua seterusnya akan diberikan kepada orang Cina dan orang India saja. Macam Singapura lah. Yang pertama dia bagi kat orang Melayu. Lepas itu mana ada dah. Tengok sejarah Singapura. Yang pertama dia bagi kat Melayu. Lepas itu semua Cina, India, Cina, India, Cina, India. Ya. Itulah perancangan DAP. Azan kita tidak akan benarkan. You nak azan dalam masjid atau dalam surau. Bukan di luar. Ini mengganggu hak asasi agama dan bangsa lain. Sekarang di Pulau Pinang, arahan kerajaan supaya azan diperlahankan. Matlamat DAP ada supaya azan diharamkan. You azan dalam cukup, jangan azan luar. Ada satu orang perempuan Cina hantar surat ke Goeng. Dia kata pagi dia tak boleh nak tidur. Azan subuh mengganggu dia. Disebabkan surat itulah Lim Goeng buat satu keputusan. Mengharapkan mufti supaya memberi arahan. Supaya azan diperlahankan. Ni cerita yang berlaku di Pulau Pinang. Ramai orang yang tak tahu. Kenapa ke arahan kerajaan supaya azan diperlahankan. Benda ni berlaku di Taman Seri Damai Batu Lancang. Saya abad tempat sekali. Pertandingan tilawah membaca Al-Quran. Sekarang baru yang habis peringkat kebangsaan. Yang depan ini peringkat antarabangsa. Kita akan haramkan. Ini tidak adil. Tidak adil untuk agama lain. Kenapakah agama lain tidak diberi keistimewaan begini? Dia kata apa? Arab Saudi pun tak buat benda ni. Pasal apa yang Malaysia pandai-pandai nak buat? Not fair to other religion. So we won't do this. Badan-badan NGO yang berteraskan perjuangan orang Melayu. Dia paling benci Perkida dengan Perkasa. Kita akan haramkan kedua-dua pertubuhan ini. Kita akan labelkan kedua-dua pertubuhan ini sebagai pertubuhan pengganas. Macam Al-Ma'unah ke apa, kita akan labelkan mereka. Selepas itulah kita akan gunakan undang-undang yang ada di Malaysia ini supaya mengharamkan Perkida dengan Perkasa selepas ini. Perkahwinan campuran akan digalakkan di bumi Malaysia ni. Cina boleh kahwin dengan Melayu, tak payah tukar agama tak apa. Semua agama sama kita akan buat. Macam apa yang sedang berlaku di Indonesia dan di Singapura. Boleh kahwin, bebas. Dan setiap pasangan yang sanggup berkahwin campuran akan diberi wang sagu hati sebanyak RM5,000 kita akan bagi. Wang galakkan. Dan ada lagi satu tuan-tuan puan. Kalau kita dapat anak, walaupun mak dia Islam, bapa dia Islam, anak tak semestinya Islam. Agama anak hanya akan ditentukan selepas anak itu berumur 18 tahun. Ibu bapa tidak mempunyai hak menentukan agama anak dia. Kerana dia melanggar hak asasi anak tersebut. Bila anak beranak pergi JPN, agama tiada. Tunggulah sampai umur dia umur 18, anak tu dah yang akan tentukan agama apa yang dia mau. Ibu bapa tidak mempunyai hak. Kita bagi kebebasan untuk anak dia memilih agama apa yang dia mau selepas ini. Bahasa Inggeris kita akan jadikan bahasa kebangsaan. Bahasa Malaysia cuma bahasa perantaraan saja. Bahasa Inggeris bahasa utama, bahasa kedua kita akan galakkan adalah bahasa Mandarin. Bagi DAP, bahasa Malaysia is a not value language. Bahasa yang tidak mempunyai nilai. Kerana bagi kami, bahasa Malaysia merupakan bahasa pinjaman daripada beberapa bahasa lain. Sebab tu kami tak mau mengiktiraf bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia ni. Kita akan mengiktiraf dua bahasa ya. Bahasa Inggeris dengan bahasa Mandarin. Mata pelajaran agama Islam akan dimasukkan daripada sistem pendidikan Malaysia. You nak belajar agama, you belajar di surau, masjid atau di madrasah. Bukan di sekolah. Di sekolah kita akan ajar akademik saja. Kita pisahkan kedua-duanya. Katalah orang Melayu ni mogok lah nak buat demonstrasi dah yang tu huru-hara. Nak juga mata pelajaran agama Islam diajar di sekolah. Dia kata boleh. Dia kata boleh pula.
Tapi dengan satu syarat. Syaratnya, mata pelajaran agama Kristian, Hindu dan Buddha hendaklah dibenarkan diajar di sekolah. Kalau setuju, barulah mata pelajaran agama Islam boleh diajar di sekolah selepas ini. Inilah pemimpin tertinggi Parti Komunis Melaya akan dibawa kembali ke Malaysia. Benda ni kita bincang dalam mesyuarat Pakatan Rakyat. Kita tanya dekat Anwar Ibrahim. Anwar kata, as long saya jadi PM, tak ada masalah. Kita akan bagi dia masuk. Benda ni DAP yang bawa usul ni. Ngah dengan Nge. Ngah dengan Nge merupakan ahli parlimen berwas dengan ahli parlimen Taiping. Mereka merupakan anak saudara kepada Jinping. Banyak orang tak tahu benda ni. Banyaklah pemimpin-pemimpin DAP yang mempunyai adik-beradik dengan Jinping atau beberapa bekas-bekas komunis. Terlalu banyak dah. Anwar kata tak ada masalah. Kita akan benarkan. Tetapi Mak Sabulah yang telah memberi cadangan supaya Jinping ni diberi gelaran Tun. Dia kata Jinping merupakan seorang pejuang kemerdekaan yang patut dihormati dan patut disanjungi. Tak salah kalau kita beri gelaran tertinggi kerajaan. Boleh kita letak Tun Mahathir dengan Tun Jinping macam mana? Inilah agensi kerajaan pertama yang kita akan bubarkan. Selepas 2 minggu kami Tawan Putrajaya marah. Bagi kami marah merupakan satu agensi perkauman. Sebab dia tolong orang Melayu saja. Tak tolong bangsa lain. Sebab tu kita anggap ini sebagai racist agency. Lepas 2 minggu, inilah yang akan ditutup. Kita akan tubuhkan agensi lain. Kita akan tubuhkan agensi lain. Bukan MARA. Nama MARA akan dihapuskan. Syarikat-syarikat GLC selepas ini akan diterajui oleh orang-orang Cina atau orang-orang India saja. Malay is not capable to handle GLC. Di Selangor pun dah berlaku dah di PKNS. Di Pulau Pinang pun dah berlaku dah di PDC. Dah. Dia kata Malay is not capable. Tuan-tuan tahu tak? Salah satu mesyuarat. Lim Kek Siang dengan Lim Kuan kata apa tahu? Bangsa yang paling bodoh dan paling malas dalam dunia ini adalah bangsa Melayu. The most laziest races in this world are Malay. Dia kata nilai seorang Melayu ni tak. Dia kata nilai we can buy the Malay which $100 ni. Value each Malay dia kata. Nilai seorang orang Melayu ni bernilai RM100 saja. No more than that their value. Dia kata orang Melayu Singapura pun kita boleh tipu. After orang Melayu Malaysia nothing for us. Nuts ni. Kita nothing. Kita boleh beli RM100 tak? Dia letak harga pula. Lim Kek Siang kata apa? Harga nilai seorang Melayu berharga $100 only. Not more than that. Their value. Bayangkan. Bagaimanakah nilai yang diletak oleh pemimpin-pemimpin DAP terhadap orang Melayu di Malaysia ni. Lagu Negaraku dengan bendera Malaysia telah pun diubah suai. Saya dengar sekali lagu Negaraku baru di Hotel Paramount Sibu di ambang pilihan raya negeri Sarawak pada tahun lalu. Saya dengar sekali ya. Saya melihat bendera Malaysia baru sekali. Itulah kali pertama dengan kali terakhir yang saya melihat dan mendengar. Mereka buat di Hotel Paramount di secara tertutup. Lagu Malaysia baru ni, perkataan raja tak ada. Beberapa perkataan lain yang telah pun diubah suai. Melodi dia, irama dia semua dah lain dah. Penulis lirik lagu Negaraku adalah seorang orang Selangor dari berbangsa Cina. Orang Selangor juga dia. Dan bendera Malaysia untuk pengetahuan tuan-tuan, di tengah-tengah tu bintang tak ada, bulan tak ada, benda lain yang ada. Warna pun telah ditukar. Tuan-tuan masih ingat tak tahun lalu ahli parlimen atau DAP kata bendera Malaysia patut diubah suai. DAP ni sebelum dia buat satu benda, dia akan spin dulu. Kita akan spin cerita tu. Lepas itu kita akan tengok reaksi rakyat Malaysia macam mana. DAP ada 3 plan, A, B and C. Kalau plan pertama tak boleh, dia akan gunakan plan kedua. Macam mana pun dia akan pastikan benda tu akan jadi. Cuma method saja berbeza dia akan buat. DAP ni. Regimen Askar Melayu merupakan satu regimen yang paling dibenci oleh DAP. Dia kata apa? Banyak orang Cina telah dibunuh pada tahun 69. Di Pulau Pinang, di Ipoh dan juga di Kuala Lumpur oleh regimen ni lah. Dia akan tukar. Dia paling benci 3 benda ya. DAP paling benci 3 benda. Islam, Melayu dan Raja. Clear. 3 ni yang paling-paling dibenci oleh DAP. Dia akan tukar pada regimen Askar Malaysia selepas ni. Perkataan Melayu tu dia akan buang. Begitu juga lah Panglima Angkatan Tentera dengan KPN.
Dua-dua jawatan tertinggi ni khas untuk orang Cina saja. Dia takkan bagi dekat orang lain. Eksklusif untuk orang Cina. Sebab dia takkan percaya bangsa lain. Dia takut kalau bagi kat bangsa lain, mungkin mereka boleh sabotage atau tikam dia. Ni dua ni khas untuk orang Cina saya akan bagi. Kaki tangan kerajaan. Tahun lalu Tony Poa dah kata dah. Kita akan kurangkan kaki tangan kerajaan. Pada bulan Januari tahun lalu, DAP telah menghantar 12 pakar dia pergi ke Beijing, China. Mereka berada di sana hampir 3 bulan untuk membuat kajian dan juga latihan. Bagaimana nak mengurangkan kaki tangan kerajaan. Sebab tu Tony Poa berani kata, kalau kita dapat Taman Putrajaya, kita akan kurangkan kaki tangan kerajaan. Terutamanya kaki tangan orang Melayu lah. Kementerian pertama, jabatan pertama yang kita akan kurang adalah Jabatan Pendidikan. Cikgu-cikgu dulu. Selepas itulah kita akan pergi kepada kementerian ataupun jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi lain. Kementerian Pendidikan akan menjadi mangsa pertama untuk projek ini. Kemas, BTN dan MKN juga kita akan tutup. Bagi kami ini merupakan 3 agensi yang menghasut rakyat supaya membenci Pakatan Rakyat. Sebab tu kita dah identify, kita akan tutup juga ketiga-tiga ni. Kita akan buka satu agensi baru. Kita akan buka yang baru. Ketiga ni kita akan tutup terus. 2 hari perayaan orang Kristian, Good Friday dengan Easter Day akan diumumkan cuti umum. Cuti ni cuti wajib. Walaupun Kelantan ke, Terengganu ke, Kedah ke, kena ambil. Bukan cuti pilihan. Compulsory holiday. 2 hari cuti umum perayaan orang Kristian untuk rakyat Malaysia selepas ini. Israel. Mungkin tuan-tuan tahu. Dah keluar banyak isu dah. Hubungan Israel dengan Anwar Ibrahim lah. Hubungan Israel dengan PKR lah. Itulah ni dah. Banyak orang dah tahu dah. Tapi apakah hubungan istimewa Israel dengan DAP? Kalau tak istimewa, kami tidak akan dilatih hampir 3 tahun oleh pihak Israel. Dilatih oleh pihak Mossad. Saya terima latihan daripada Mossad. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, setiap bulan Lim Guo In akan pergi ke Singapura. Saya biasa banyak kali mengikuti rombongan beliau ke Singapura. Dia akan pergi pada hari Sabtu petang, dia akan balik pada hari Ahad petang. Di Singapura kita akan jumpa 2 orang saja. Satu bekas pemimpin atau bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, dan lagi satu adalah wakil ataupun duta Israel di Singapura. 2 ni yang kita akan jumpa. Semasa kita berjumpa dengan wakil Israel atau duta Israel, tuan-tuan tahu tak? Pihak Israel telah setuju memberi dana sebanyak 300 juta USD untuk PRU yang ke-13 ni. USD bukan Malaysia ringgit Duit tu sekarang berada di Singapura. Benda ni antara projek Israel, Singapura dan DAP. 3. Bila saya bubar saya parlimen, masa itulah duit akan masuk dan juga pakar-pakar Israel. Mereka merupakan warga negara beberapa negara asing. Mereka juga akan menyusul masuk ke bumi Malaysia ni. Semasa itulah tuan-tuan boleh melihat kempen pilihan raya yang paling ganas akan berlaku di bumi Malaysia ni. Kalau tuan-tuan tak percaya sekarang tak apa. Bila berlaku masa itulah tuan-tuan akan mengingat saya. Apa yang saya kata ni. Yang paling teruk, yang paling ganas akan berlaku di bumi Malaysia ni. PRU yang ke-13 ni. 300 juta USD. Dapat dah di bank Singapura ni. Tapi tuan-tuan jangan tanya saya macam mana duit masuk bank negara tahu ke, custom tahu. Mereka tidak akan dapat mengesan apa-apa pun. Tak dapat dikesan duit tu masuk macam mana. Sampai tahap tu mereka buat. Kita pun nak tanya juga, pasal apa yang pihak Israel ni sanggup bagi duit sebanyak tu? Takkan saja-saja dia nak bagi ke? Mesti ada sebab. Sebabnya Lim Guo In telah berjanji, sekiranya Putrajaya kami tawan, kita akan serahkan Port Dickson sebagai base tentera Israel yang baru. Janji Guo In dekat Israel. Sebab tu DAP kata kalau berlaku lagi sekali 13 Mei, dia tak takut, dia kata. We are not scared for that. Mungkin 69 kita kalah, lepas ni kita akan pastikan. Kita tahu nak ajak orang Melayu macam mana. We will teach them in their own soil. We will teach them. Kerana apa? Dia yakin belakang dia tu ada. Satu jentera yang paling kuat sekali. Dia tak heran dia tak. Berlakulah. Dia nak juga benda tu berlaku. Dia nak, dia nak ajak
dendam tu dia tak puas hati. 69 dia kalah, dia tak puas hati. Dia nak ajak balik. Sampai tahap tu. Base tentera Israel akan berwujud. Kerana apa? Pasal apa Israel mahu tempat tu? Kerana dia ingin mengembangkan, ingin menjadikan base ni sebagai base untuk Asia Tenggara. Database yang ada di Singapura ni kecil. Sebab tu dia identify nak benda ni. Dia minta Go Eng setuju. Kami menang, kami akan bagi dengan syarat kamu tolong kami untuk PRU yang ke-13 ni. Ada perjanjian dah. Majlis Agama Islam akan dibubarkan dan akan digantikan dengan majlis di antara agama. Semua agama duduk dalam satu jabatan macam IFC. Kita gabungkan semua duduk dalam satu jabatannya. Begitu juga wang zakat boleh digunakan oleh orang bukan Islam. Bagi DAP, wang zakat merupakan wang cukai. Kenapa orang bukan Islam tak diguna? Semasa saya memberi taklimat ini di hadapan Mufti Kerajaan Negeri Perak, Tan Sri Arun Sani. Masa saya cakap benda ni, dia stop saya. Dia kata, bukan mereka akan minta, mereka dah minta dah dia. Semasa Pakatan Rakyat memerintah Perak 11 bulan kita, 2 orang adun DAP telah datang berjumpa dengan beliau dan minta agar separuh wang zakat negeri Perak diberikan kepada orang Cina. Kalau tuan-tuan sempat berjumpa dengan Tan Sri Harun Sani, tanyalah dekat beliau. Beliau akan menceritakan segala-galanya. Saya kata mereka akan minta, tapi dia kata mereka dah minta pun. Mahkamah Syariah. Mahkamah yang berteraskan agama tidak akan dipraktikkan lagi di bumi Malaysia. Kita akan guna satu mahkamah sivil saja. Yang lain semua kita akan tolak. Kita tidak akan iktiraf. Dasar ekonomi baru. Lepas Lim Go Eng ambil sumpah, inilah kenyataan pertama dia. Akan hapuskan dasar ekonomi baru. Selepas Pakatan Rakyat menang, dapat Tawan Putrajaya, 2 benda akan berlaku dalam masa 5 tahun. Yang pertama, memang betul kita akan lantik. Kita akan lantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Memang betul. 100% betul. Memang. Kita akan lantik Anwar Ibrahim. Tetapi Anwar Ibrahim hanya akan menjadi Perdana Menteri selama 2 tahun saja. 2 tahun saja. Selepas itu kita akan turunkan dia. Bagaimana kita nak turun seorang Perdana Menteri? Kita akan turunkan dia melalui isu moral dengan isu rasuah. Pesalahgunaan kuasa. Yang bukti-bukti dia ada di tangan Karpal Singh. We know how to teach him. Saya tanya dekat Karpal. Dalam satu mesyuarat. Pada tahun 97, you yang kata dia ni kaki liwat. Dalam parlimen dia kata tu. Dia kata, tadi pasti pas sekarang, kita duk backing dia. Saya tanya, sebab saya pun nak tahu juga. Pasti apa yang jadi macam ni? Dia kata memang betul. Anwar memang kaki liwat. Apa yang dikatakan, it's all true. But we need him. We need him. Dia sebagai orang tengah antara PAS dengan DAP. Ya, kita akan lantik dia sebagai Perdana Menteri. Lepas tu, we know how to throw him out. Kita tahu kita nak buang dia macam mana. Kita akan gunakan kesilapan lampau dia. Masa itulah kita akan tunjuk dekat rakyat. Mengatakan pemimpin Pakatan Rakyat sanggup menurunkan Perdana Menteri dia. Kita tunjuk ketulusan Pakatan Rakyat. Dan pada masa itulah kita akan lantik Lim Go Eng sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Ingat tak baru-baru ni? Karpal Singh kata, dia nak orang bukan Islam jadi Perdana Menteri. Baru yang berlaku. DAP spin dulu benda ni, tengok reaksi macam mana. Memang perancangan DAP nak Lim Go Eng sebagai Perdana Menteri Malaysia. Anwar 2 tahun. Selepas dia Lim Go Eng jadi Perdana Menteri, lagi satu benda akan berlaku. Pada tahun yang ketiga ataupun pada tahun yang keempat ni, satu benda akan berlaku. Parti yang berteraskan agama kita akan bubarkan. Parti PAS. Ini orang PAS pun tak tahu benda ni. Perancangan DAP. Kita tengok sekarang pemimpin PAS ni macam mana. Tak macam dulu dah. Berbeza dah. Berbeza sangat. Banyak pemimpin PAS kan terlalu liberal. Terlalu liberal. Dulu dia kata apa? Nak tegakkan Islam. Kena belasah dengan Karpal Singh, dia tukar kebajikan pula. Dia boleh kata pula, dalam Al-Quran tak ada perkataan negara Islam. Lama ni yang mereka duk juang tu apa? Apa yang mereka menjualkan selama ni? Kita tengok kenyataan Presiden PAS. Ada orang kata apa? Kita boleh kawan dengan Zionis, kita boleh kawan dengan Yahudi, kita tak boleh kawan dengan Zionis. Dia kata tak? Salah satu kenyataan dia, kita boleh kawan dengan Yahudi, kita tak boleh kawan dengan Zionis. Apa beza Yahudi dengan Zionis ni? Ada beza tuan-tuan? Ada beza? Apa beza kinzir dengan babi? Apa beza riba dengan bunga? Nama saja lain, benda yang sama. Awak yang bengong sangat Presiden PAS ni. Penyokong dia lagi satu.
taksub sangat. Bukalah minda, bukalah hati awak, taksub sangat ni. Depa ni betul dah, 5 perut 3 serangkai, buta perut tak ada akal. Tak mau tutup, everything close ya. Sampai macam tu lah. Kita tengok, bersih lah. Saya ambil contoh bersih. Tempat yang paling suci untuk orang Islam, Mekah dengan Madinah pun dikotori oleh siapa? Puak-puak ni. Adakah DAP buat di Galaxy, di tempat tokoh Cina ada? DAP buat, bersih. Adakah orang India buat di Batu Kif, bersih ada? Adakah? Tengok, siapa yang menjadi baruah DAP ni? Tempat paling suci orang Islam ni. Dua tempat tu pun dicemari sampai macam tu lah. Disebabkan politik lah. Sampai macam tu nak tunjuk kesetiaan kepada DAP. Ada satu kejadian yang berlaku di Pulau Pinang pada tahun 2010. 16 Jun. Di Jalan Burma. DAP buat satu majlis makan malam. Kita panggil Mak Sabu sebagai penceramah undangan kita. Saya panggil dia. Abang Mat, 16 ni kita buat. Dia kata okey. Saya tanya kat dia. Abang nak main dengan berapa orang? Dia kata nak main lebih kurang dengan 10 orang. Kita pun sedialah 2 meja makanan halal. Meja kedua untuk penyokong dia. Meja pertama saya, Gua Eng, Mak Sabu dengan pemimpin DAP yang lain duduk. Majlis bermula dengan ucapan pemimpin DAP. Lepas tu Gua Eng bagi ucapan. Last sekali Mak Sabu. Ucapan Mak Sabu biasalah. Dengan lawak jenaka dia, it's normal. Tetapi di tengah-tengah ucapan dia, satu kenyataan telah dikeluarkan oleh Mak Sabu. Walaupun saya masa tu berfahaman DAP, tak pernah terlintas dalam hati saya nak kata benda tu. Saya cukup terkejut. Saya tangkap seorang pemimpin PAS ni sanggup kata benda tu. Tahu dia kata apa? Saya lebih rela makan babi dengan Gua Eng daripada saya makan ayam dengan Najib. Saya lebih rela makan babi dengan Gua Eng daripada saya makan ayam dengan Najib. Dah kata macam tu. Penyokong dia yang duduk kat belakang tu takbir lagi. Mereka takbir juga untuk tu pun. Sampai tahap tu lah. Nak tunjuk kata pass for all. Sampai tahap tu lah. Kita tengok masa tahun baru Cina tu. Pemimpin PAS di Johor ni sanggup pergi salam dengan orang yang jual babi tu di market Cina. Nak tunjuk sampai macam tu lah. Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku di Perak? Semasa esok hari tu Datuk Seri Zamri nak mengambil sumpah sebagai Menteri Besar. Malam tu saya berada di Wisma DAP di Ipoh. Kita panggil Niza datang ke pejabat kita. Masuklah mesyuarat. Kita arahkan Niza supaya you kerahkan seramai mana boleh penyokong PAS supaya esok petang dia baring di atas tengah jalan menghalang Raja Muda Perak daripada menghadiri upacara angkat sumpah. Arahan dikeluarkan oleh Ngah. Dilaksanakan oleh Niza. Kerana DAP tahu, kalau orang Cina buat, orang DAP, orang Melayu semua akan satu. Sebab itulah kita gunakan orang Melayu untuk menjatuhkan raja. Ada tak satu orang Cina yang baring hari itu? Ada? Semua siapa? Tengok lah. DAP tahu dia akan gunakan nak jatuhkan raja-raja Melayu. Kita akan gunakan PAS. Kita akan gunakan PAS untuk menjatuhkan raja-raja Melayu. Sebab tu kalau dia jadi kabinet, dia nak jawatan-jawatan penting. Dia nak Menteri Pelajaran, Menteri Kewangan, KDM, Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Pertahanan. Inilah yang dia mau. Jawatan penting yang lain you nak ambil, you ambil lah. Tapi yang ini yang dia mau. KDM, pasti apa dia mau? Mesti dia mau lah. Tuan-tuan tahu tak? Kalau DAP dapat perintah, banyak warga negara Taiwan, Hong Kong, Singapura akan memohon menjadi rakyat Malaysia selepas ini. Begitu jugalah kalau DAP dapat perintah, mereka akan membuat persempadanan semula. Persempadanan semula ni akan berlaku di kawasan bandar saja, bukan di kawasan luar bandar. Katalah contoh Putrajaya ni bandar. Sekarang cuma ada satu parlimen. Dia akan potong pada 2 parlimen. Dia akan banyakkan lagi parlimen-parlimen orang bukan Islam. Supaya dia tally dengan orang Islam. Perancangan DAP ni. Tapi banyak orang tak tahu. Banyak orang tak tahu. Tapi kita tengok lapas macam mana. Bersekongkol sampai macam ni ya. Nak kuasa, matlamat menghalalkan janji dapat tawan Putrajaya cukup. Yang tu yang mereka fikir dapat tawan Putrajaya. Mereka ni bukan kata jual daripada lelong. Dah gadai Islam dah. Dekat apa DAP ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan. Setiap bulan Mak Sabu akan diberi RM15,000 oleh DAP. Pemimpin lain saya tak tahu. Pemimpin lain saya tak tahu. Saya tak mahu nak tuduh. Saya tak nampak. Mak Sabu yang saya tuduh sebab apa? Duit itu saya yang pergi bagi kat dia. Sebab tu saya berani kata. Saya yang tiap-tiap bulan saya pergi bagi kat dia. Yang lain saya tak komen. Saya tak pernah nampak. Tak baik komen lah.
Walaupun dengar khabar-khabar, tapi saya tak nampak, saya tak mahu komen. Tapi yang ni sebab saya yang pergi bagi, sebab tu saya berani kata. Setiap 24 hari bulan, saya akan terima duit tu. Sampai tahap tu. Inilah dua orang. Menteri Agama Malaysia yang baru. Yang Cina tu Menteri Agama, yang India tu Timbalan Menteri Agama. Sekarang siapa? Datuk Seri Jamil K. Baru kan? Lepas ini tak ada lah. Saya tunjuk gambar sekali senang lah. Siapa Menteri Agama, siapa Timbalan Menteri Agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berfikir-fikirlah. Kuasa yang ada dekat orang Melayu ni cuma kuasa politik saja. Yang itu pun hilang, kita akan jadi macam ni lah. Merempat di negara.